الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dipertemukan kita di rumah Allah, meneruskan ibadah dan tanggungjawab kita selaku hamba Allah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mempelajari subjek fiqh, akan berbincang tentang kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Dan kita sampai pada perbincangan berkenaan dengan panggil amalan-amalan perapian diri ataupun di bahasa Arab ini disebut sebagai sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang berkait dengan fitrah kemanusiaan. Masih lagi berada pada bab pertama, iaitu taharah. Seperti yang semua kita tahu bahawa pengajian fiqh ini mungkin dah berkali-kali kita pelajari, khususnya berkenaan dengan taharah ini. Anggaplah perbincangan kita ini lebih kepada pemantapan info-info yang pernah kita pelajari sebelum ini. Mungkin ada sikit-sikit perkara yang benda baru. Jadi kita sama-sama menambah, dipanggil tafaqquh fi din, memperdalamkan ilmu kita dalam agama ini. Dan saya sangat mengalu-alukan sekiranya ada pertanyaan, sebab subjek fiqh ni dia lagi best kalau kita ada persoalan dan kita bincang persoalan. Jadi saya membuka ruanglah kalau tuan-tuan yang ada soalan. Mungkin kalau sepanjang perbincangan kita ni ada benda yang samar-samar, ada benda yang berkaitan, isu-isu yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini, boleh tanya dalam majlis ilmu kita ini, ataupun boleh WhatsApp ataupun messagekan kepada saya di talian 019-6036-246. Ini saya pun nak belajar juga ni, pokok tuan-tuan ada benda-benda perkara-perkara baru yang boleh di-highlightkan. Saya pun bolehlah buka-buka kitab lain mencari jawapan dia. Dah dapat jawapan, kita kongsi sama-sama. Sekali lagi saya ulang, kalau tuan-tuan boleh rekod ataupun boleh simpan 019-6036-246. Mungkin di hujung-hujung nanti kalau ada, saya buka tengok ada, so kita bacakan dan kita bincangkan bersama. Baik, kita berbincang berkenaan dengan sunanul fitrah sebelum kita masuk berkenaan dengan wudu. Saya pergi laju sikit sebab perkara ini hanya simple saja, iaitu berkenaan dengan sunnah-sunnah yang jarang dibincangkan tetapi ia ada kaitan dengan sunnah Nabi SAW. Dia lebih kepada adab dan lebih kepada menjaga kebersihan diri. Kita mulakan daripada awal itu, kita dah bincangkan tentang berkumur-kumur, istinsyaq, masuk air ke hidung, bersugi, menipiskan misai. Ini semua benda yang kalau orang lelaki lah khususnya menipiskan misai, memelihara janggut. Kita bincang itu apakah hukum-hukum berkaitan dengan memotong janggut. Kalau bagi lelaki, kalau Imam Syafi'i sendiri punya pandangan, dia kata haram kita cukur janggut. Tetapi pandangan ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang terkemudian, antaranya Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, mereka lebih cenderung kepada mengatakan makruh. Jadi kita nak selamat jangan cukur lah. Kalau setakat potong untuk pendekkan, untuk trim jadi elok, okey, tak ada masalah. Dan begitu juga berkaitan dengan misai, misai seeloknya dipendekkan sahaja, dan sunnahnya adalah kalau cukur pun cukur yang tak menghilangkan keseluruhannya. Tapi kalau cukur sampai habis pun tak ada masalah, dia tak sampai ke tahap haram. Tapi afdalnya adalah
dengan memendekkan sahaja, dengan memotong. Itu saya buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan perbincangan menipiskan misai dan juga memelihara janggut. Kemudian pergi kepada memotong kuku. Apa yang semua kita bincang ini dia tak spesifik berkait dengan wudu. Dia bukan kaitan khusus dengan wudu. Kadang bukan waktu berwudu pun kita dianjurkan supaya bersihkan mulut, bersihkan hidung. Sebab tu ada di dalam perbincangan ini. Baik, yang ke-6 ini adalah memotong kuku. Memotong kuku dianggap dan menjadi satu sunnah Nabi SAW, perlu dilakukan oleh lelaki maupun wanita, sama ada pada kedua tangan ataupun pada kedua kaki. Semualah, maksudnya jari tangan dan jari kaki. Disunnahkan mula memotong kuku pada jari tangan kanan, seterusnya tangan kiri. Begitu juga dimulai dengan kuku jari kanan dan seterusnya kaki kiri. Tiada had atau tempoh masa untuk memotongnya, tetapi perlu dilihat dari aspek tumbuhnya kuku tersebut, seperti dan menjadi panjang. Maksudnya tak khusus pada hari tertentu. Panjang saja, potong saja boleh potong dan ianya sunnah. Apabila kuku tersebut mulai panjang, hendaklah dipotong dan situasi tersebut berbeza mengikut keadaan tertentu individu. Imam Syafi'i dan para sahabatnya, bukan para sahabat, maksudnya Imam Syafi'i dan dipanggil ashab. Ashab ni maksudnya ulama-ulama yang besar-besar di dalam mazhab Syafi'i, dipanggil ashab, ataupun sebahagian disebut ashabul wujuh. Ulama-ulama yang besar di dalam mazhab Syafi'i, mereka juga setuju mengatakan bahawa disunatkan memotong kuku, memotong bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan pada hari Jumaat. Ini bukan start yang kita kata sunnah secara khusus, tetapi galakan yang disebut di dalam oleh imam-imam di dalam mazhab Syafi'i. Digalakkan membasuh kuku tersebut selepas dipotong dan panjang bagi menambah lagi kesempurnaan kebersihan. Lepas potong, bersihkan dengan air. Cuma ada beberapa kitab fiqh yang lain, mereka mendetailkan lagi dia punya galakan tu sampai tahap mereka sebut secara lebih detail nak mulakan dengan jari mana dan habiskan dengan jari mana. Dan benda ini apabila kita bincang dan kita cari dalam hadis, dia tak disebut secara detail. Nabi tak sebut mula jari ni, habis jari ni, tak ada. Cuma ulama memberi cadangan itu berdasarkan hadis yang umum. Nabi kata Nabi sukakan kanan. Kanan Nabi SAW yuhibbut tayammun. Nabi suka apa-apa yang baik ini yang bukan berkaitan dengan benda-benda yang kotor, mulakan dengan belah kanan. Maka Imam Al-Ghazali membuat kesimpulan, potong mula belah kanan itu kalau tangan kanan, memang mula tangan kanan dulu, lepas tu tangan kiri. Cuma tangan kanan tu mula jari mana dulu? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, dia kata jari telunjuk dulu, jari telunjuk kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari hujungnya berkelingking, jadi anak kan. Okey, habis kat situ pergi kepada ibu jari balik. Ibu jari kanan. So, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari hujung ni pergi kepada ibu jari balik. Itu satu. Kemudian yang kedua, terus daripada tangan kanan pula, tangan kiri pula, mula daripada jari anak, jari hujung ni. Jari anak, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. So itu cara dia menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi beza sikit, dia kata mula daripada jari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, hujung jari, sambung lagi dengan hujung ataupun jari anak, jari tangan kiri. Jadi kelingking ni, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu jari kiri. Habisnya kat mana? Hujung ataupun ibu jari kanan. Dia beza sikit. So apapun dia punya konsep dia adalah memulakan dengan kanan, dan akhir pun mereka kalau boleh nak berakhir dengan kanan dulu, melebihkan kanan. Jadi so tak ada masalah kalau kita mampu ataupun teringat waktu tu nak beramal mengikut pandangan ulama ini, boleh. Kalau kita nak potong ikut mana kita nak start pun tak ada masalah, janji bersih. Baik. Seterusnya, membersihkan sendi-sendi jari.
Membersihkan sendi jari adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak termasuk dalam perkara sunnah ketika berwudu. Maksudnya benda ni Nabi pun buat, tapi tak khusus ketika berwudu. Betul, saya highlightkan bahawa sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fadilatnya besar. Maksudnya menghidupkan sunnah yang kita kata tak ramai orang ambil peduli tentang sunnah itu. Kan, jadi kita bermula daripada sekecil-kecil perkara kita belajar, kita tahu ini sunnah Nabi, maka kita buat. Jadi pahala menghidupkan sunnah yang kian ditinggalkan oleh umat Islam itu adalah pahalanya besar. Jadi apa yang berlaku di sini adalah membersihkan sendi-sendi jari. Sendi jari itu maksudnya kat mana? Celah-celah ni kita tahulah, celah sendi ni maksudnya tempat-tempat yang ada bonjol-bonjol sikit ni. Yang ada kita kata nampak macam naik sikit ni kan, bengkak sikit ni. Sebab apa penting untuk kita basuh kat sini? Sebab di sini ada lipatan-lipatan kulit, kulit kita yang berlipat, kan? Macam saya kan, buat gini pun dah nampak ada dah lipat-lipat. Jadi yang berlipat-lipat ni kadang kalau tak diperhatikan dengan elok, khususnya kalau waktu kita mandi wajib. Waktu kita mandi wajib, kalau mandi itu tak sampai kepada bahagian-bahagian ini ataupun tak masuk betul-betul ke celah-celah, itu boleh jadi mandi wajib kita tak sah. Sebab dia memerlukan kepada meratakan air ke keseluruhan anggota badan kita yang fizikal yang luar. Jadi kalau kita sentiasa bersihkan ruang-ruang yang kita kata yang kotor ini, maka mudah waktu kita mandi wajib ke, waktu kita berwudu ke, dia dah clear, dah bersih dekat situ. Termasuk juga dalam erti kata lain, sendi-sendi jari ialah bahagian lipatan di belakang telinga, termasuk belakang telinga kan. Jarang-jarang kita nak bersih. Waktu mandi wajib pun kadang tak perasan. Jadi waktu kita berwudu boleh bersihkan. Boleh saja basuh muka, basuh tangan tu kan nak bersihkan celah-celah. Sebab di situ mungkin menjadi tempat terkumpulnya kotoran. Kan? Kalau tangan mungkin berkait dengan kita makan nasi. Dan basuh, ramai dia basuh bagi tapak tangan je, tapi kita tak perasan dia bahagian belakang tu tak bersih. Jadi ini juga dianggap sebagai sunnah, benda yang bagus. Hal ini sama juga di dalam bahagian lubang telinga yang sewajarnya dihilangkan kotoran dengan mengoreknya. Ini kerana kotoran yang terkumpul di dalamnya boleh membawa masalah pendengaran. Begitu juga kotoran yang terdapat di dalam lubang hidung, termasuklah hingus ataupun lendir yang melekat di dalamnya, ataupun segenap kotoran yang terdapat pada seluruh badan disebabkan kulit dan juga debu. Jadi benda-benda yang jarang-jarang orang ambil peduli ni, benda ni penting menurut Islam. Sebab dia berkait dengan kekotoran. Dia boleh jadi penyakit dan sebagainya. Satu lagi tempat yang jarang juga kita perhatikan, kat mana? Lubang pusat. Kita sebut kan. Sebab ini berkait dengan mandi wajib. Waktu mandi wajib tu antara tempat yang sebahagian ulama fokuskan untuk kita basuh adalah lubang pusat. Jarang-jarang kita mandi nak kita bersihkan betul-betul lubang pusat. Kalau jenis yang memang pusatnya nampak ke dalam sikit kan. So kalau kita mandi setakat kita basuh luar, kat situ pun dia anggap permukaan badan kita. Jadi kena takungkan air kan. Air tu jatuh, takungkan dengan tangan, bersihkan betul-betul. Jadi kita simpulkan, di mana-mana sahaja bahagian-bahagian yang berkemungkinan ada kotoran, maka kita disunahkan untuk membersihkannya dengan baik-baik. Kemudian mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak adalah sunnah. Diharuskan mencukurnya untuk menjaga kebersihan. Hal ini dapat menghindarinya daripada menjadi tempat terkumpul kotoran sehingga mengeluarkan bau masam yang kurang menyenangkan. Tempoh ataupun ukuran yang perlu dicukur bulu ketiak tersebut adalah berbeza mengikut individu dan situasi masing-masing. Disunatkan mencabut bulu ketiak dengan memulakannya belah kanan. Sama bulu ketiak pun sama, perlu dipastikan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Kena bersihkan, kena cukur. Dan sebagai ulama kata disunatkan bagi lelaki untuk mencabut, bagi perempuan untuk mencukur. Ini pandangan ulama. Kalau tuan-tuan biasa dengan cabut bulu ketiak bolehlah. Kan kalau tak biasa mengalir air mata. Jadi cukur tak ada masalah. Boleh jadi bersih. Baik, yang seterusnya
mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini disebut sebagai istihdad. Ini mengikut istilah fiqhnya lah, istihdad. Kinayah ataupun kiasan pada perbuatan mencukur bulu tersebut. Bulu kemaluan ini ialah bulu yang tumbuh di sekitar anggota sulit bagi lelaki dan wanita. Hukumnya sunat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Harus mencabut, mencukur, menghilangkannya dengan apa? Kapur tuhur ataupun kalsium oksida dan sebagainya. Maksudnya ada cara-cara lain mungkin selain daripada cukur dan cabut, boleh. Yang penting bersih. Namun cara yang paling baik adalah mencukurnya. Haram meminta bantuan orang lain untuk mencukurnya kecuali isteri. Sekalipun hukumnya adalah harus, tetapi ia tetap dimakruhkan. Jangan kita nak minta orang lain tolong bersihkan ataupun cukurkan ataupun potongkan bulu kemaluan ni. Biasanya kita uruskan sendiri. Melainkan dalam keadaan orang yang memang nazah ataupun berada dalam keadaan memang dia tak boleh uruskan sendiri, mungkin duduk di hospital, lumpuh dan sebagainya, maka kena perhatikan siapa yang sepatutnya ditugaskan untuk membersihkan bahagian tersebut. So yang paling berhak kalau dia dah bersuami isteri adalah pasangan dia lah. Sebab itu berkait dengan kawasan ataupun bahagian-bahagian aurat yang berat. Seterusnya menggunakan air ketika beristinja. Ini pun sunnah. Istinja ni maksudnya qada hajat lah. Selepas qada hajat kita bersihkan, itu namanya istinja. Yang pakai batu tu itu namanya istihjar. Kalau orang kita kadang kita bedah istinja dengan batu. Okeylah, boleh je. Sebab maksud istinja tu maksudnya membersihkan. Tapi istilah yang lebih tepat kalau orang yang guna batu dipanggil istihjar. Asal daripada perkataan hajar. Hajar itu kan batu. Istihjar maksudnya membersihkan menggunakan batu. Baik, jadi menggunakan air ketika istinja ini juga satu sunnah, benda yang bagus. Jadi kalau pergi ke tandas awam tu kan, kalau ada air utamakan air. Jangan kita nak tiru budaya ataupun kebiasaan orang yang bukan Islam pula, orang pakai tisu, kita pun pakai tisu lah. Kalau dalam keadaan darurah okey, tapi kalau ada air, guna air. Kalau guna kedua-duanya lagi bagus. Kan? Menggunakan air ketika beristinja dengan menjimatkan penggunaan air tersebut ketika membersihkannya. Ini terdapat dalam dua buah hadis Nabi SAW yang menerangkan perihal bersuci. Bersuci adalah wajib selepas seseorang itu membuang air kecil ataupun besar. Hukumnya wajib. Jadi kalau selepas qada hajat, selagi mana dia tak bersihkan kawasan selepas dia qada hajat itu, selagi itu dia telah meninggalkan perkara wajib. Jangan kita hanya fikir tak qada hajat ni sebab apa? Sebab kita qada hajat ni sebab tak nak bagi bau busuk, tak nak bagi apa, ialah jatuh standard seseorang kan, rasa kotor dan sebagainya. Itu satu, ni kita punya naluri kita. Tapi dari sudut Islam hukumnya wajib. Selagi kita tak bersihkan betul-betul, selagi itu kita telah meninggalkan perkara yang wajib. Cantiknya Islam apabila mewajibkan sesuatu yang memang kita perlu buat. Menggunakan air ketika beristinja termasuk dalam sunnah fitrah, dan perbuatan tersebut adalah lebih utama daripada menggunakan kertas ataupun batu dalam usaha membersihkannya. Menggabungkan penggunaan kedua-duanya, iaitu air dengan batu, kertas, tisu dan sebagainya adalah paling utama untuk diamalkan. Kita sebut tadilah best itu berkenaan dengan istinja, sunnahnya dengan air. Kemudian hukum berkhitan, ini juga dipanggil sunanul fitrah, fitrah kemanusiaan. Bersunat ataupun berkhitan. Hukum berkhitan adalah wajib ke atas kaum lelaki dan juga kaum wanita berdasarkan hadis. Ini dalam mazhab Syafi'i, juga mazhab Hambali saya kira. Mereka meletakkan hukumnya wajib lelaki dan perempuan. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi dia tak meletakkan wajib. So ada dalil dia. Tiada sebarang kesalahan jika disebut perkara wajib disertai dengan menyebut perkara sunat. Ini pengarang kata tadi untuk sebut perkara-perkara sunnah, kan?
hukum-hukum potong bulu kemaluan. Kalau kita tak buat benda tu, tak ada masalah. Cuma dia dari sudut kebersihan lah. Tapi kalau kita nak beribadah, sah ibadah kita walaupun dengan bulu ketiak yang panjang, kan? Boleh sah. Tapi di sini khitan ni memang hukumnya wajib. Sebab tu pengarang kata tak ada masalah untuk disertakan. Dia tadi cerita tentang yang sunat, ini masuk satu benda yang wajib. Sebab dia juga dipanggil konsep itu adalah konsep sunnah, perkara yang digalakkan di dalam sunnah. Kadang-kadang kedua-duanya ini ialah perkara sunnah dan wajib sering kali bertembung di suatu masa. Maksudnya kadang-kadang dia dilihat sebagai satu benda yang sunnah, sebagai galakan, dan kadang-kadang dia dianggap sebagai satu hukum yang wajib untuk dilaksanakan. Contohnya, ini pengarang nak mengkiaskan, nak memberikan contoh lain supaya kita faham bahawa yang wajib dengan sunat itu kadang-kadang boleh berada pada perbincangan yang sama. So tak apa itu, kita tinggalkan. Panjang juga dia punya perbincangan, nak beri faham kita bahawa wajib dan sunat itu boleh dibincangkan pada satu tempat yang sama. Okay, kita terus pergi kepada apakah dalil yang mengatakan wajib khitan ini. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salatu wassalam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qaddum." Nabi Ibrahim telah berkhitan pada usia baginda 80 tahun dengan al-quddum. Ini hadis riwayat tadi Abu Hurairah. Dan apa maksud quddum? Sejenis alat yang digunakan oleh tukang kayu seperti kapak. Ada pendapat yang mengatakan ia adalah nama sebuah tempat di Syam, dan ada pula yang mengatakan ia adalah sebuah rumah yang menjadi tempat persinggahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya nak katanya Nabi Ibrahim juga berkhitan dalam usia 80 tahun dah. Dan pengarang datangkan dengan ayat Allah Ta'ala berfirman, "Ittabi' millata Ibrahim hanifa." Hendaklah kamu mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, iaitu hanif. Sekiranya ia tidak wajib, maka sudah tentu tidak dibenarkan membuka aurat yang diharamkan untuk membukanya sewaktu berkhitan. Ini dia punya guna mantik sebagai seorang fiqh. Baik. Sekarang nak bagi tahu macam mana kita nak berhujah bahawa nak katanya khitan itu adalah benda yang wajib. Dia kata sini, sekiranya ia tidak wajib, maka sudah tentu tidak dibenarkan membuka aurat. Ini maksudnya kan kita faham buka aurat ni benda yang haram. Tak boleh buka aurat. Dia kata sudah tentu tidak dibenarkan membuka aurat yang haram untuk semata-mata untuk tujuan berkhitan. Maksudnya kan perbuatan khitan itu memang nak tak nak kena melalui proses, ada doktor dan doktor ataupun kita panggil apa, istilah yang tok mudim kan, tok mudim yang sunat kata memang dia kena tengok kawasan tu, kawasan aurat tu. Jadi kalau dia tak tengok, tak selesai, tak boleh laksanakan kita kata proses khitan itu. Jadi nak katanya nak kena buka aurat untuk tuntutan sunat ataupun khitan ni, menunjukkan bahawa pentingnya untuk khitan sampai ke tahap kita boleh dibenarkan untuk buka aurat untuk tujuan itu. Itu kita kata hujah dari sudut fiqhnya. Pernah jadi isu di Indonesia, saya kira lama dah. Dan persoalan tentang sunat ini ditanyakan, dan persoalan itu sampai kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ketika itu memang tengah top lah, di tengah terkenal lah. Sekarang ni nampak slow sikit, dia pun tak bersihat. Jadi di Indonesia ni ada persoalan. Dia kata ada orang baru nak masuk Islam di Indonesia, nak masuk Islam, tapi dia agak trauma untuk masuk Islam disebabkan dia takut pada sunat. Jadi ditimbul persoalan di situ, seolah-olah
oh Islam ni satu agama yang menakutkan ataupun agama yang rigid sampai tahap kalau tak sunat tak boleh masuk Islam. Soalannya begitu. Ada satu kita kata persepsi yang agak negatif. Maka apabila ditanya kepada Datuk Qaradawi untuk menjawab persoalan itu dalam keadaan ketika itu yang mungkin ada fitnah-fitnah, ada orang nak kita kata menjatuhkan nama Islam, maka Datuk Qaradawi menjawab dengan pandangan yang saya sebut tadi, mewakili mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. So dia kata tak wajib, tak ada masalah, kamu nak masuk Islam, masuk Islam. Kamu boleh beribadah macam biasa sebab ada pandangan yang tak mewajibkan. Jadi hebohlah waktu tu kan, orang yang dah biasa dengan kebiasaan orang lelaki kecil-kecil kena sunat, perempuan pun kena sunat, tapi tiba pandangan tu tak wajib ke rupanya. Dia jadi kecoh sekejap waktu tu. Jadi mungkin oleh sebab itu pengarang membincangkan yang lebih mendalam di sini nak menunjukkan bahawa ada dalil dia, ada sandaran yang kukuh di dalam mazhab Syafi'i sehingga kan mereka beranggapan hukumnya wajib. Jadi di sini ada hadis dan ayat Quran sebut ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, ittabi' millata Ibrahim hanifa. Maka itu pandangannya. Dan ada satu pandangan syaz. Pandangan yang syaz ni maksudnya pandangan yang pelik, yang ganjil dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ar-Rafi'i. Dia kata wajib bagi lelaki, sunat bagi perempuan. Kan? Kalau yang lain Imam Nawawi, Imam Syafi'i sendiri memang dia kata wajib lelaki dan perempuan. Tapi Imam Ar-Rafi'i dia kata wajib bagi lelaki, sunat bagi perempuan. Sebab wajib bagi lelaki ini, kewajipan itu lebih berat sebab dia berkait dengan dosa pahala. Laki kalau dia tak sunat, boleh jadi bahagian kulit yang tak dibuang pada kemaluan dia itu boleh menyebabkan berlakunya berbakinya air kencing ataupun najis yang ada kat situ. Jadi apabila dia pergi solat dengan keadaan begitu, solatnya tak sah. Maka bertahun-tahun dia solat dalam keadaan tak sunat dan ada takungan air kencing di situ, maka tak sah solat dia. So di situ Imam Ar-Rafi'i kata lebih berat kewajipan kepada lelaki. Adapun wanita, suruhan untuk bersunat ni tak sama macam lelaki. Dia bukannya potong-potong kulit macam tu. Paling minima adalah hanya dengan mengeluarkan darah sedikit pada bahagian tertentu. Maka dia tak berkait dengan sah tak sah ibadah, tetapi dia berkait dengan nafsu, berkait dengan nafsu wanita. Maksudnya kan Nabi sebut bagi wanita jangan potong lebih-lebih kerana itu dia memerlukan. Maksudnya sekiranya dipotong lebih-lebih, boleh nafsu dia tak ada sangat. Apabila nafsu tak ada sangat, kan kahwin esok-esok susah juga. Jadi Nabi sebut tu memang ada kebaikan dia. Maka kalau tak sunat langsung, itu mungkin ada masalah, ada sudut syahwat pula yang melonjak-lonjak tak boleh dikawal. Maka apa sahaja yang digariskan, diajarkan dalam Islam, ada hikmah dia untuk kebaikan kita bersama. Baik, jadi kita pegang pada hukumnya adalah sunat bagi lelaki dan perempuan adalah wajib. Seeloknya pada hari ke-7, sebagai kita kata hari ke-7 dia disunatkan. Tapi hari ini kalau di hospital-hospital yang memang menawarkan kita kata proses ataupun khidmat sunat tu, daripada dia lahir tu boleh dah, dia dah offer untuk sunatkan siap-siap, lelaki dan juga perempuan boleh. Tapi kebiasaan kalau orang kampung ni kan, tak apalah, tunggu dia besar sikit dulu, kan masuk sekolah darjah 1, darjah 2 baru nak sunat, kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau lagi besar lagi, kesian kat dia. Waktu tu dia dah wajib solat, waktu tu dia tak sunat lagi, jadi kesian kat dia. So dia tak ada limit paling awal bila dan sebagainya. Perkara yang wajib dilakukan ketika berkhitan bagi lelaki ialah memotong kulfah. Ini dipanggil kulit pada yang menutupi kepala kemaluan lelaki. Keadaan memotong kulitnya itu adalah bagi menjadikan hasyafah terbuka dan dapat dilihat keseluruhannya. Bagi wanita pula, perkara yang wajib dilakukan ialah memotong sedikit daging kecil yang berbentuk balu ayam yang terletak di atas salur keluarnya kencing
Disunatkan bagi wanita memotongnya sedikit sahaja bahagian tersebut dan tidak berlebih-lebihan. Kita sebut tadilah. Waktu yang diwajibkan berkhitan ialah selepas umur baligh. Itu dah sampai ke tahap wajib dah. Kalau yang minimal paling awal tak ada masalah. Tetapi disunatkan pada usia kanak-kanak itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Waktu kecil itu lebih bagus. Disunatkan berkhitan pada hari ke-7 selepas kelahiran, kecuali jika didapati bayi masih lemah dan hendaklah dilewatkan sehingga tiba waktu yang dijangka elok untuk dikhitankan. Kalau waktu lahir itu dia ada komplikasi yang tak mengizinkan, so tak perlu dipaksa untuk diawal-awalkan. Jika dilewatkan dari hari ke-7 kelahiran, maka disunatkan melakukannya pada hari yang ke-40. Jika dilewatkan lagi hari yang ke-40, maka disunatkan pada usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini usia yang kita anggap yang Nabi kata, suruhlah anak kamu mendirikan solat ketika umur 7 tahun. Maksudnya ketika itu dia dah dikira dah boleh fikir dah. Dah boleh laksanakan solat. Walaupun dia belum balik lagi ketika itu, tapi dia dah didedahkan dengan ibadah-ibadah yang khusus. Jadi walaupun dia belum balik lagi umur 7 tahun, dia disuruh untuk salat dan dia kerjakan dengan sempurna. Waktu tu dia dah salat, waktu tu dia dah bersunat, waktu tu dia dah pandai ambil wudu, waktu tu dia dah tahu rukun-rukun salat. Maka apabila dia solat dia sah walaupun dia belum balik. Balik ni hanya syarat wajib untuk dia mendirikan solat. Kalau dia tak balik lagi, dia nak juga solat, maka kalau sempurna rukun dan sebagainya, sah. Jika seorang kanak-kanak itu meninggal dunia sebelum sempat dikhitankan, maka menurut pandangan yang sahih tidak harus mengkhitankan orang yang telah meninggal dunia. Ini kerana proses khitan dilakukan terhadap orang yang mukallaf, sedangkan orang yang dah meninggal dunia tidak lagi mukallaf. Bayaran untuk kerja-kerja khitan hendaklah menggunakan harta kanak-kanak itu sendiri. Jika kanak-kanak itu tidak memiliki sebarang harta, maka ia menjadi kewajipan mereka yang menanggung nafkah kanak-kanak. Wali dia lah. Baik, habis berkenaan dengan khitan. Kemudian memakai minyak wangi, tatayyub, memakai minyak atar, minyak wangi-wangian. Ini pun sunnah fitrah. Memakai haruman dan wangian adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amat digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah menerima hadiah berupa minyak wangi dan dihukumkan makruh jika seseorang itu menolak pemberian hadiah minyak wangi kepadanya. Nabi memang sangat suka kepada wangi-wangian. Itu antara benda yang Nabi sebut. 3 benda yang aku sangat suka daripada dunia ini, antaranya adalah wangi-wangian. Jadi kita walaupun bukan waktu datang salat, waktu kita nak keluar pergi mana-mana pun, kita disunatkan untuk berwangi-wangian, supaya kita sendiri pun tak adalah kita kata panggil keyakinan diri itu jadi kurang. Nak bergaul, nak bersosial dengan orang sebab kenapa? Kita ada masalah bau badan, kan? Jadi apabila kita sentiasa dalam keadaan yang tidak ada bau yang boleh mengganggu orang lain, maka kita dapat bersosial dengan baik, bermuamalah dengan baik. Jadi satu lagi berkenaan dengan hadiah. Kalau ada orang hadiahkan kepada kita wangi-wangian, khususnya kalau yang lain, kalau orang hadiah pun sama juga. Kalau kita tolak nanti terasa dia pula. Tapi ini khususnya untuk wangi-wangian, jadi makruh untuk kita tak terima. Sebab apa? Sebab itu benda yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat suka. Sebab tu kalau ada orang offer pada kita untuk minyak atar, fikir banyak kali untuk tak terima. Kan kalau kita pun tak ada tak pakai lagi minyak atar, kita pun tak ada apa-apa, terima saja. Tapi kalau dalam keadaan kita pun dah pakai, tolak ataupun nak cakap dengan dia, cakap dengan cakap yang bagus, yang baik. Kalau saya dah pakai tadi, minta maaf. Maksudnya dia pun faham lah. Tapi nak katanya benda tu benda yang Nabi suka, dan tak elok kalau kita menolak apa yang Nabi suka. Ini adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'urida 'alaihi tibun
fala yaruddahu, siapa yang diberikan kepadanya minyak wangi, janganlah menolaknya. Ini Nabi kata. Manakala sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tiba, Rasulullah tidak menolak hadiah berupa minyak wangi. Nabi akan ambil je, kalau orang bagi Nabi akan ambil. Malahan baginda gemar memakai minyak wangi pada setiap hari. Begitu juga disunatkan menghiaskan diri dan melihat diri di dalam cermin sambil membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku, maksudnya rupa kita yang baik ini, kita doakan, kita minta juga supaya Allah Ta'ala perelokkan akhlak kita. Maksudnya kita jaga penampilan luaran kita, kita doa Allah Ta'ala jaga penampilan dalaman kita. Hati kita sentiasa terjaga, bermula amalan dengan orang, kita tak mudah nak berhasad dengan orang, tak mudah nak marah ke orang, tak mudah nak bersangka buruk ke orang. Semua itu berpunca daripada kita punya bermula daripada kita meminta supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Wa harrim wajhi 'alan nar, dan haramkan wajahku daripada terkena bakaran api neraka. Semua orang lah, tak kira lelaki, tak kira perempuan, lebih-lebih lagi perempuan lah. Dan muka adalah tempat yang paling kita ambil berat. Dan sebab orang akan tengok kita kat muka, maka orang akan jaga muka itu. Maka seperti mana kita menjaga muka kita, hari-hari kita nak cantik, hari-hari kita nak nampak baik, begitu juga kita perlu jaga bagaimana keadaan hati kita. Setiap hari kita kena pastikan hati kita berada pada keadaan yang baik. Cumanya muka kita boleh tengok, tapi hati kita tak boleh tengok. Ini yang memerlukan kepada istiqamah, perterusan. Hari ni berzikir 100 kali, 1000 kali, dia tak terasa hati kita tu rasa, oh ni dah penuh ni. Rasa hari ni dengan zikir 1000 kali ni rasa dah padat dah ni, tak boleh masuk dah ni. Tak ada, kita tak akan rasa. Sebaliknya kita rasa biasa, tetapi di sebalik amalan itu dia akan ada perasaan lain. Rasa apa? Rasa seronok untuk buat lagi. Orang yang dah terbiasa dengan solat sunat, dia akan rasa suka untuk buat lagi. Jadi apabila seseorang tu dah merasa dia nak buat lagi, ketahuilah bahawa dia telah berada pada keadaan yang baik. Maksudnya dia punya kayu ukur itu betul lah tu jalan dia tu. Kan? Nak berdoa, nak dapat doa yang mustajab, apa dia? Apabila kita rasa nak berdoa lagi. Itu maksudnya dah mustajab lah tu doa kita tu. Hari-hari Allah Ta'ala rezekikan kita dengan nak berdoa. Kita nak doa, Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi kita kaya dengan harta keduniaan, tentu kan. Allah Ta'ala bagi kita apa? Bagi kita perasaan tak jemu-jemu pergi kerja. Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kita rasa seronok dengan kerja kita. Itu salah satu daripada mustajab doa tu. Sebab dengan kerja kita dapat rezeki, contoh kan. Salah satu daripada asbabnya. Maka Allah Ta'ala tak bagi terus, bagi duit seketul dalam bank tu jadi banyak, tak. Tapi Allah Ta'ala bagi asbab dia. Kita sentiasa sihat, kita tak rasa malas nak pergi kerja, kita ada rakan-rakan kerja yang baik, kita ada majikan yang baik. Jadi semua itu tanda doa yang kita minta itu adalah mustajab. Jadi begitu juga dengan doa ni tadi. Apabila kita melihat wajah kita, tengok muka kita, maka jangan lupa untuk doa supaya Allah Ta'ala mengekalkan juga hati kita berada dalam keadaan yang baik. Baik, okay. Selain itu terdapat banyak lagi amalan-amalan perapian diri dan adab-adab yang tergolong di dalam kategori akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik untuk diikuti dan diamalkan di dalam kehidupan. Jadi ini boleh jadi kita kata homework kita, cari lagi banyak lagi amalan-amalan seharian supaya kita tergolong dalam golongan orang yang kita kata menghidupkan sunnah-sunnah yang sering dilupakan. Baik, kita masuk pada fasal yang seterusnya, iaitu fasal berkenaan dengan wudu.
masa lagi ke? Ada masuk waktu? Belum lagi. Ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa? Kalau saya masuk wuduk ini takut panjang pula. Ada? Setakat perbincangan kita tadi mungkin simple. Ya. Ya? Bulu hidung. Okey, bagus soalan. Okay, kita duk bincang tentang bulu ketiak, bulu-bulu tadi kan. Adakah bulu hidung pun termasuk sekali? Termasuk sekali dalam kategori bulu yang kena dijaga, maksudnya kena dipastikan sentiasa pendek, sentiasa biasanya kalau hidung ni had kita nak nampak dia elok, yang biasa itu adalah dia tak terkeluar daripada hidung kita. Dan bulu hidung ni dia ada fungsi dia. Ada fungsi dia, bukan kata tempat tu saya saja tumbuh, tak. Dia ada fungsi dia. Kalau kosong terus, kita setiap hari kita bernafas, itulah saluran dia. Apabila kita sedut udara masuk, dia bukan setakat udara yang bersih dia masuk. Dia masuk sekali dengan habuk-habuk semua tu kan. Jadi di situlah ada fungsinya. Kita punya bulu hidung tu mungkin menapis benda-benda yang tak sepatutnya masuk sampai ke dalam, dekat situ. Jadi apabila dia terhenti kat situ, maka adalah kotoran-kotoran. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebut tadi, kita bincang tadi, kotoran itu kita kena hilangkan. So kalau bulu hidung, had yang kita kata perlu jaga supaya dia tak menimbulkan fitnah pada diri kita adalah had dia tak terkeluar daripada hidung kita. Kalau dia terkeluar, maka potonglah ataupun cabutlah yang sesuai dengan keadaan yang kita mampu buat. Tapi jangan sampai kosong semua terus, sebab dia akan menghilangkan manfaat yang kita sebut tadi tu. Bernafas sebab tu semua masuk tu dalam hidung, jadi penyakit lain pula. Dan sebenarnya cara untuk merawat ataupun membersihkan itu dah kita sebut di awal-awal. Disebut sebagai apa? Istinsyaq. Istinsyaq ni maksudnya memasukkan air di dalam rongga hidung. Cuma yang kita kata nak trim bulu tadi tu, ya, termasuk untuk kita pelihara, sebab dia berkait dengan kebersihan diri. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan duduk kat depan minum dengan kawan, nak minum air, tengok kawan termuka bulu hidung dia terkeluar macam tu kan. Wah, kita pun segan nak tegur dia kan. So itulah peranan setiap hari kita nak keluar dari rumah, tengok cermin, tengok sekali apa yang tak kena, trim siap-siap. Kan? Dan istinsyaq yang dimaksudkan yang seelok-eloknya adalah, kita bincang sebelum ni, adalah dengan masuk, dipanggil balagha fil istinsyaq. Balagha ni maksudnya masuk tu sampai rasa macam pedih tu. Kan? Itu sebenarnya yang dituntut. Maksudnya setiap kali kita masukkan air dalam hidung, biar dia sampai merasa. Maksudnya bukannya masuk sikit-sikit kat luar ni kemudian keluar, no. Masuk. Kecuali ketika berpuasa, itu je. Kan, kalau ketika dia berpuasa, tak bolehlah nak buat sampai tahap rasa tu kan. Makruh hukumnya. Jadi kalau dia tak puasa, dia disunatkan untuk masuk dalam untuk bersihkan rongga hidung. Banyaklah manfaat. Kalau kita nak bincang dari sudut sains tu, ada lagi manfaat-manfaat lain. Dan antaranya dalam hadis Nabi sebut, kana syaitan yabit ala khayshumihi atau kama qala. Setan tu duduk tinggi kat khayshum kita. Antara cara kita nak pastikan dia bersih, dia tak sentiasa duduk tinggi kat hidung kita tu, kita istinsyaq, masukkan air dalam hidung kita. Kan biasa kalau kita bangun tidur malam, nak bangun tahajud ke apa kan, mata rasa ngantuk lagi. Tapi kalau kita ambil wudu, masukkan air dalam hidung, terus jadi cerah. Kan, itu faktor luaran yang kita boleh rasa logik. So beramal dengan apa yang disarankan di dalam syariat Islam ini adalah beramal dengan amalan yang terbaik. Moga-moga kita dapat panduanlah dengan kita mempelajari ilmu fiqh ini di sudut menyusun kehidupan kita ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Saya setakat itu dulu. Aku qauli hada astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.